Dengan kehadiran mereka, baru kita tergila-gila hendak menubuhkan kelab-kelab penyokong PAS di kalangan kafir yang langsung tidak ikhlas terhadap agama suci kita. Wajarkah kita mempercayai orang kafir yang bermuka-muka dan yang mempunyai agenda tersembunyi terhadap Islam? Lebih sedih lagi, sekarang ini sudah berlaku peristiwa di mana apabila orang kafir memberi ceramah di atas pentas kita dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, sedangkan dia seorang penganut Hindu. Ulama bernama Badrul Amin ini betul-betul ikut ajaran ini di dalam lokap, tuan-tuan. Ulama-ulama ditangkap. Ulama yang saya cukup sayang, salah seorang daripadanya adalah Ustaz Badrul Amin. Sanggup mengajar saya tentang kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Ulama yang betul-betul ikut ajaran-ajaran Quran dan hadis, tuan-tuan dan puan-puan. La ikra'ah fid-din, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Apa saja yang berlaku di dunia ini mesti berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Semua telah dirancang oleh Tuhan. Tuhan mau kita katakan kebenaran. Memang Tuhan merancang supaya kita ini semua bangun dengan sendirinya menentang pemerintah zalim. Jangan sesekali engkau, wahai Muhammad, terpedaya oleh usaha gerakan orang-orang yang kafir dalam negeri yang membawa keuntungan-keuntungan kepada mereka. Surah Ali Imran ayat 196. Kenapa Gopala Krishnan tidak masuk Islam? Mengapa PAS masih membela orang-orang begini yang secara jelasnya menghina Islam? Lebih malang lagi, PAS mengiktiraf Gopala Krishnan bila melantiknya menjadi ketua kelab penyokong PAS India. Tindakannya jelas mencemar Islam dan melaga-lagakan kita sesama Islam. Apakah motifnya? Sekarang terlalu ketara, ada tangan-tangan tersembunyi mencampuri urusan negara kita. Malaysia negara Islam yang masih belum terseret ke dalam kencah kekacauan dan keganasan. Pemimpin Yahudi, Benyamin Netanyahu, telah mengenal pasti negara ini sebagai satu-satunya negara Islam yang masih terkecuali dari cengkaman mereka selepas serangan ke atas pusat dagangan dunia di New York pada September 2001. Kini dengan bukti-bukti jelas penyusupan, penginapan dan pengaruh Amerika, kemungkinan besar kestabilan dan perpaduan yang wujud sejak 50 tahun kemerdekaan akan musnah sekelip mata. Sebelum kita terus terpesong, perlulah kita renung segala-galanya dengan mendalam. Islamkah yang penting atau politik yang penting? Yang mana satu yang kita perjuangkan? Kitakah yang menguasai PAS atau kita diperkudakan? Kalau tokoh seperti Tuan Guru Niaziz yang masih hidup pun cuba digugurkan, apakah kita perlu terus bersama dengan mereka ini? Adakah PAS sekarang parti politik Islam? Sudikah kita dipergunakan golongan yang rakus, tamak kuasa, yang berdendam kesumat sesama Islam hinggakan sanggup mendewa-dewakan orang kafir seperti Gopala Krishnan? Amat menyedihkan melihat umat Islam ditesongkan begini. Janganlah sampai suatu hari nanti kita dibawa mendengar dan menyokong Yahudi Israel di pentas PAS. Jika ini berlaku, saya percaya ramai yang boleh berfikir yang masih waras akan memulaukan PAS. Malah sekarang ini pun sudah ramai yang cuba mempersoalkan PAS. Kenapa sampai kita menganjurkan majlis di mana bendera negara kita sanggup dibakar? Walaupun tanah ini tetap kita yang punya. Jangan sampai kita terbawa-bawa dengan idea-idea Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya yang cuba menjadikan parti kita hero kepada anasir-anasir yang masih taat setia kepada India, Taiwan atau Singapura. Tamil Nadu Chief Minister Karunanidhi will be pleased as support for India on the ethnic Tamil issue in Malaysia comes in from unexpected quarters. Anwar Ibrahim, the former Deputy Prime Minister of Malaysia, told NDTV that India is right in taking up the issue of ethnic Tamils. Prime Minister Manmohan's statement
he's very cautious and couched in very diplomatic language, and that I think the message is quite clear that the Indians are not happy and want this to be resolved amicably. Saya pergi ke Mumbai, 8 stesen televisyen interview saya. Kemudian masa itu Menteri Malaysia pun ada. Siapa dia? Rafidah Aziz. Kemudian televisyen tak tanya dia. Paper dia tak ada keluar. Saya keluar paper banyak. Kemudian dia marah balik. Apa pasal? Dalam Islam, kita diharamkan daripada mengajak negara bukan Islam mencampuri urusan dalam negara kita yang sudah Islam. Apabila Anwar Ibrahim mengunjungi Tamil Nadu di India, memburuk-burukkan negara sendiri bersama pemimpin-pemimpin Hindu, itulah yang dilakukannya. Dalam kita mencari kebenaran, janganlah pula sampai kita kabur atau sesat. Mengajak pemimpin asing yang beragama Hindu mencampuri hal dalaman Malaysia pastinya bercanggah dengan ajaran Islam. Tahukah kita apa hukumnya dalam Islam? Mengapakah sekarang kita sanggup bercakap pasal kebajikan dan bukan mengenai Islam? Bukankah dalam Islam itu sudah ada kebajikan? Sungguh halus cara mereka menyesatkan kita. Renungilah firman Allah ini, semoga kita mendapat petunjuk daripadanya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari satu puak dari Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang memberi Alkitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Surah Al-Imran ayat 100. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai kawan rapat, kerana setengah mereka menjadi kawan rapat kepada yang lain, Yahudi yang lain. Dan siapa di antara kamu yang menjadi teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari kalangan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Surah Al-Ma'idah ayat 51.